Hari Raya Aidilfitri merupakan hari perayaan yang paling penting untuk umat Islam. Di Sarawak, bukan hanya disambut oleh masyarakat Melayu, bangsa lain dan agama lain pun menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dalam episod kali itu, Ngek Sai menjelajah ke Kampung Darul Islam Belimbing, Padawan Kuching, menyertai Hari Raya Aidilfitri Open House di Rumah Panjang Bidayu. Teruskan bersama Ngek Sai untuk episod-episod seterusnya dalam Tracing Tradition Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya dan selamat datang ke episod Ngek Sai yang special. Sebab Ngek Sai berada di Padawan Kuching. Kena Ngek Sai berada di situ, tangga tengok sekeliling Ngek Sai, Rumah Panjang. Dan Ngek Sai menyambut Aidilfitri di Kampung tu. Kampung tu dinamakan Kampung Darul Islam Belimbing. Dikatakan zaman Marek, tempat itulah penempatan semula untuk penduduk yang berbangsa Bidayu tapi beragama Islam. Dalam Mareknya ada 40 buah pintu aja. Kena itu dah dekat 1,5 pintu yang ada di Rumah Panjang situ. Dan Ngek Sai itu akan spend masa di situ seharian dan menyambut Aidilfitri di situ sebab Ngek Sai sangat bertuah. Ngek Sai akan berjumpa kawan Ngek Sai yang invite Ngek Sai untuk celebrate Hari Raya situ dan kita akan jumpanya lepas tu. Jangan ke mana-mana tak orang, stay bersama Ngek Sai, okey? Kampung Darul Islam Belimbing tu merupakan salah satu daripada beberapa kampung yang tinggal lejat yang masih mengekalkan ciri rumah panjang di kampungnya. Walaupun yang dihuni oleh sedak berbangsa Bidayu yang beragama Islam, sedaknya masih mengekalkan rumah panjang lagi ya. Sangat rare kena tu lah sebab kebanyakan orang kena tu yang makin rumah sebuah-sebuah aja. Dan Ngek Sai tu masih cari kawan Ngek Sai tu. Alamak, mungkin dia ke depan tu kali. Kita jumpa depan dulu lah. Bye. Tada, kenalkan kawan Ngek Sai Nur Hasanah binti Sajid ataupun nama manjaknya Hash. Apa khabar teh Hash? Lambe dengan penonton di rumah. Untuk pengetahuan untuk penonton di rumah, Nyatuk merupakan darah kacokan Dok Si. Saya tu berbangsa Bidayu tapi beragama Islam. Unik Si. Apa aktiviti kami dengar meriah je kami datang hari tu beraya di situ. Apa aktiviti tong sediakan untuk kami hari tu Teh Hash? So memandangkan hari tu adalah hari pertama kita, hari first time kita untuk menyambut perayaan di kawasan Rumah Panjang. Apa kata kita rahsiakan? Okey. Rahsiakan dulu. Boleh. Tak tahu stay tune dengan apa aktiviti yang kami akan adakan dari pagi sampai ke malam di Kampung Darul Islam Belimbing tu. Hash, kami nak muji lah kampung kita nang kacak dengan bukit bukaunya, awannya, dengan rumah panjangnya, pemandangan contoh nang sangat kacak lah. Kita harus pergi ke Kampung Darul Islam Belimbing di Padawan Kuching tu. Okey, tanpa buang masa, Mbak kami rumah kita lagi. Kenalkan dengan familinya semua. Okey. Sama? Okey, jom sama-sama kita pergi jalan pergi rumah. Hash. Kampung ini sebenarnya kampung Bidayu, tapi dah memeluk agama Islam. Itu dinamakan Bidayu Muslim. Kampung lama dulu memang tak sesuai untuk kita yang dah memeluk agama Islam. Sebab itulah dipindah ke sini, dinamakan Kampung Darul Islam Belimbing. Kami nak suka dengan kampung Teh Nang kacanya sangat unik, autentik kata orang. Berbangsa Bidayu tapi beragama Islam dan masih makin rumah panjang gitu macam tu. Yang bestnya merayakan Aidilfitri. Macam bulat aja. And yang paling uniknya kita nangga bangunan rumah panjang tu nak strukturnya kedak bentuk U. Oh, macam dari situ. Yes. Dengan sambung sebelah tu. Sambung situ. Kenapa macam ya Hasyong? Ya, kami si pasti tapi memandangkan ada padang tengah tu, yang akan memudahkan kami orang kampung untuk bergaul. Means that contoh tidak ada main bola sepak. Semua tidak akan keluar. Alu kedak stadium lah situ main bola sepak nang penyokong-penyokong di sekeliling tu. Kadang-kadang orang kampung dari luar naknya akan datang macam orang bujang, orang kampung lainnya memang akan datang and then duduk dekat tangga-tangga. Suasana raya di kampung ini saya fikir mungkin berbeza di tempat-tempat lain lah sebab sanak saudara kita dari kampung-kampung sebelah dia pergi sini juga. Kita pun kadang-kadang kita jemput, tak payah kita jemput dia orang pun pergi. Sebab itulah masa hari gawai tadi kita pun pergi ngabang dengan dia orang. Lepas itu hari raya dia orang pergi sini. Boleh masuk, Assalamualaikum. Tak ada family me. Assalamualaikum. Mak me. Oh Cik, selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Di Sarawak, perkahwinan campur tu dah biasa gila dah. Di mana-mana pun hampir serata Sarawak pun tak boleh langgar perkahwinan campur. Macam dalam episod kali tu, Ngek Sai ngembak tu orang beraya di sebuah perkampungan Bidayu Muslim. Contohnya dalam family tu juga. Macam Cikgu Saji, berbangsa Melayu dan Puan Zaitun ialah berbangsa Bidayu.
bila kahwin beragama Islam dan meraihkan Hari Raya Aidilfitri di rumah panjang di Kampung Darul Islam Belimbing tu. Pada hari raya yang pertama, mereka memang membuka rumah mereka seluas mungkin untuk tetamu yang datang. Siapa saja yang datang, mereka akan layan. Tidak kira bahasa apa, siapa mereka, asal mereka sudi masuk, mereka akan layan. Itulah satu-satunya tradisi yang sangat baik. Selain daripada ya cikgu, apa lagi keistimewaan macam beraya di perkampungan Bidayuh Muslim berbanding dengan kampung Melayu? Dari segi makanannya ke? Di sini kalau kita lihat makanan memang amat berbeza lah. Macam apa nama kuih tadi? Kue keras. Kue keras. Mun bahasa Bidayuhnya kue reah. Dia macam kue penyaram. Dia ada gula apung dalam dia, lepas tu tepung beras, sedikit air, tapi penyaram dia masih ada lembut sikit. Buah keras tu dia tidak lembut, dia terus digoreng, jadi dia ada lepeh sikit. Mostly orang yang moden sekarang dia main beli kan, dia tidak tahu pun tradisi yang nenek moyang kami yang dulu. So itulah saya punya family masih mengamalkan budaya membuat kuih itu sendiri dan hidangkan kepada tetamu. Rasanya kedok kuih penyaram sikit. Cumanya digoreng, rangup di luar. Dalamnya kedok penyaram sikit. Kuih reah. Ada satu benda yang menarik perhatian saya ni tu, iaitu apa dipakai oleh Puan Zaitun ni. Tahu nangganya punya keringkam. Tu nama yang tengah keringkam nak Puan Zaitun no. Tu pernah diimpun tu Puan? Pola kami. Ya pola diimpun. Kita bangsa Bidayuh tapi tak pandai mula keringkam. Mungkin silap kami keringkam tu adalah tradisi sidak Melayu kan. Dari sini tak belajar tu Puan Zaitun? Dari cikgu dari Kuching. Oh, nang belajar macam dia nak mula keringkam lah. Jadi macam keringkam tu kita pun mula. Kami pun lah mula. Kita berjual ke? Ada jual. Untuk nambah pendapat kita nak. Keringkam tu adalah satu benda yang tradisi orang Sarawak kan nak. Sampai reganya boleh mencecah beribu-ribu. Tentu pola kita ampun Puan Zaitun tangga tong sungguh punya berbangsa Bidayuh beragama Islam tapi masih juga pandai mula keringkam tu, itu tradisi orang Melayu. Very rare. Masih kekalkan tradisi kita bangsa Bidayuh. Islam tetap Islam, Bidayuh tetap Bidayuh. Masih juga kita ada keluarga, ada mak bapak, bukan kita nak pisah, bukan. Itulah satu keistimewanya Islam tu. Jadi kami akan berada di situ cikgu. Sehari-hari kami beraya situ. Jauh kami datang dari Kuching ke Kampung Darul Islam Belimbing tu. Kami mau nanggap apa aktiviti-aktiviti diperoleh oleh kampung penduduk kampung Bidayuh Islam tu semasa Aidilfitrinya. Kita akan bermain dengan dak nembiak. Kita ada suka neka kan? Ada. Biasanya hari raya nang ada suka neka. Jadi hari tu Ngesa akan merasa kelainannya beraya di Kampung Darul Islam Belimbing tu, perkampungan Bidayuh Islam. Dan stay tune, kita orang jumpa lepas tu. Kita akan menyediakan persiapan untuk open house malam tu bersama-sama dengan keluarga Hash, dengan cikgu Saje dengan Puan Zaitun. Dan jumpa tak lepas tu lah. Langkah kanan saya untuk beraya di Kampung Darul Islam Belimbing tu, perkampungan Bidayuh Islam. Sebab saya berpeluang untuk belajar sedikit sebanyak macam ni mula keringkam. Sungguh pun keringkam tu tradisi orang Melayu Sarawak. Tapi Puan Zaitun yang berbangsa Bidayuh pun pernah belajar nak marik mula mula keringkam pun berjual juga, bisnes juga. Macam Hash tolong mula berjual, tak ada Hash ajar mek sikit nak Puan Zaitun gini nak tu apa syarat-syaratnya ke macam kita nak mula keringkam tu. Itulah kita nyucuk dulu benangnya, kami pakai teropong lah. Ada kita madah kami sesuatu tadi Hash pasal tangan berpeluh. Apa cerita ya Hash? Mun tangan berpeluh, walaupun si berpeluh kan lebih-lebih lagi berpeluh kita perlu pakai tok lah. Poda. Benangnya si rosak. Coba kita mula sila kami nangga. Okey. Untuk caranya kami mula bunga bintang. Bunga bintang namanya. Betapa beruntungnya saya itu sebab dapat nangga macam ni mula keringkam semasa hari raya Aidilfitri ya. Iyalah. Selalunya penghasilan keringkam tu berapa lama kita nak nyiapkan sikit set keringkam tu? Tentu juga macam kami ambil 2 bulan lebih macamnya. Karena kami banyak aktiviti luar juga. Untuk sambilan aja. Sambilan. Jadi nak muntah dan nunggu mula hendak tok siap. Memang lalu beraya situ aja kita beraya bertahun-tahun. Sampai tahun depan. Bila kita nak masak. Nak masak ni untuk persediaan pakai juadah buka open house malam tu. Apa nak dimasak pada dapur kah tu Hash? Ayam masak merah. Ayam masak merah. Puan Zaitun lah nolong nak. Kita tak nyambung keringkam lagi. Kita agak ke dapur tengah agak ayam masak merah dulu. Okey? Okey, jom.
Sik lengkap lah jika juadah untuk Aidilfitri. Sik diserikan dengan makanan-makanan macam tu. Jadi kali tu nak ngebagi kita orang dan Puan Zaitun akan ngajar ngesai macam ni nak masak juadah. Antara juadah yang mestilah semasa Aidilfitri. Bukan manok kari, tapi manok masak Mira. Saya dengan abang saya yang sulung paling suka. One of the best, and every year saya memang wajib bagi tahu Mama, raya tahun ini kita ada buat ayam masak merah kah? Oh ada. Tahun depan? Oh ada. Memang setiap tahun saya akan pastikan saya punya Mama buat ayam masak merah. So Puan Zaitun, apakah yang kita perlu belah dulu? Kita masaklah kami pas-pas barang je lah. Ya, Bukan minyak masak lah lah, dulu. takut pergi setan. Tak kena. Minyak lah dulu kita. Minyak lo kita mula. Udah dibuka api dah kan? Udah. Kita tumis dulu bawang Sehingga yang udah di blender bau. tadi dengan kayu manis. Macam tu. Ya bawang apa ya? Bawang merah je kah? Bawang bakung. Bawang bakung. Bawang bakung lah biasanya pakai kita buat masak merah. Tuh bagi kami lah, si tahu lah orang lain. Baunya pun Sampai- dah angkat dah ni dah. Sampai baunya angkat, ada garing sedikit, baru kita letak sos. Dah, boleh Dah letak boleh? sos. Boleh. Okay. Lepas garing tumisan tek bawang tek garing dengan kayu manis tadi ya, kita tuang sos dalamnya. Itu dah mulanya ayam masak merah. Dah, boleh tuang ayam ya. Boleh tuang ayam tu. Letak ayam. Ayam masak merah, masuk dalamnya melancip pula. Wah, Wah. sedapnya. Lapar eh. Tunggu dia masak, kita goreng lah sampai garing-garing supaya aroma dia angkat, minyak dia angkat, baru sedap kita makan. Ayam masak merah tu nya tahan lama sih. Sebab apa? Sebab dia dah digoreng awal dah. Bila dah goreng first, dia akan dimasak sekali dalam kuali bersama dengan sedap sos tadi ya. Barulah menjadikannya sebagai ayam masak merah. Merah, betul. Tu dah siap dah, simple je. Tinggal gaul-gaul je. Mudahnya masak ayam masak merah. Tapi itu common lah, biasa yang dimasak orang nak. Kita orang stay tune sebab lepas tu mengesahkan mak tong masak sikit benda yang sangat autentik lepas tu. Tapi rahsia tunggu lepas tu. Dibawa ke mana-mana dan stay bersama dengan Ngesai. Semasa musim perayaan di Sarawak, kisahlah raya Melayu ke raya Cina ke raya Iban ke, kuih-kuih tradisional memang akan selalu dihidangkan untuk tetamu-tamu yang datang. Kuih jala memang sangat biasa dihidangkan semasa raya. Mana-mana you pergi rumah panjang dekat area sini memang ada kuih jala. Okey Hash akan cerita dulu apakah barang-barang ataupun perkakas terperlukan untuk mula kuih jala. Okey, perkakasnya simple je. Kuali kecil, minyak secukupnya. Tok yang paling penting. Tok mun lubangnya si kacak, yang pun tepung si mau keluar. Untuk mula corak jala ke lah. Betul. Pasnya tok adalah nyampun mixer lah, nyampun apa? Yes. Bahan-bahan Tepung. utama. Tepung beras Tepung beras. dengan gula apung Aha. yang dah dicampur dengan sedikit Okey. air lah. Kuih jala tu dia ada skill dia sendiri. Skill macam mana you bancuh dia punya tepung. Sebab kalau tepung dia rosak, semua dia rosak. Cara you buat pusingan dalam kuali pun dia ada skill dia sendiri. So kalau satu kali you ketok, tiba-tiba you tidak ketok, dia akan jadi gumpalan. Dia akan jadi berketul-ketul, tidak cantik. Dia mesti stabil, you ketok-ketok, so kuih jala dia cantik. Bila minyak dah panas, kita boleh letak cepat-cepat. Okey. Dia mesti diketuk dalam masa yang sama. Yes, Pola pasal rotation. kita pola rotation. So, ialah yang jalannya. Wah, dapat cium baunya tu. Biarnya masak sekejap, letak balik situ. Okey. So, punya pitok. Okey. Okey. Nya kan macam tu. Artinya, punya berjarak-jarak macam tu. Nak fail lahnya, yang mesti rapat sikit. Dapat macam ni. Rapat macamnya. Okey, okey. Yang mesti rapat macamnya. Punya besar-besar macam tu. Macam kopok tu fail. Oh. Bagi kita yang tak biasa buat tu, rasa ada susah sikit. Walau kita tangganya senang, tapi kita tak biasa buat hari-hari, kita ada rasa kekok sikit lah. Pusing. Pusing. Ya Allah, macam buruk tu Hash. Pusing je. Pusing aja. Pusing. Makanya. Udah macam buruk tu. Balik dulu. Balik dulu. Okey. Bawa. Okey, biar. Lipat macam ni, lipat macam tu kan? Oh. Lipat. Ya Allahu Akbar. Apakah ini? Tak, bukanlah kuih jala yang seperti yang tu selalu nangga dijual ataupun dimakan orang tu. Bukan tu kuih jala apa tu? Yang dipulang Ngesai. Tak, sebenarnya keadaan kuih jala yang sebenarnya yang selalu dihidangkan atau dijual
merupakan makanan tradisi orang bumi di Sarawak tu. Selalu dihidangkan semasa perayaan, majlis-majlis. Yes, kadang-kadang masa birthday party pun sudah hidang tu. Kadang-kadang berjualnya makin dalam botol apa semua, sebotol berapa. Beti. Kuih jala. Kuih jala. Selamat datang ke segmen seterusnya. Di mana dalam segmen seterusnya tu, saya bersama dengan Cikgu Saji, di mana Cikgu Saji akan show us gini ke cara untuk menghasilkan sikit makanan yang sangat autentik di Sarawak. Itu apa tu Cikgu Saji? Masakan pansoh ayam. Pansoh, manok pansoh. Manok pansoh. So Cikgu Saji, berapa kali dah tak mula benda tu Cikgu? Nak kira dah pandai lah. Adalah 5-6 kali setiap perayaan lah. Kami to be honest lah Cikgu Saji, kami never mula manok pansoh. Tahu makan aja. Ini memang masakan very rare lah. Yes, sangat rare dan manok pansoh lah benda yang sangat terkenal dan sangat autentik untuk orang Sarawak. Saya yang paling suka tu pansoh tu, masak dalam buluh tu. Yang ayam tu, ikan dan sebagainya lah. Sebab ini tak ada di tempat Melayu lah. Itu rasanya cukup istimewa. So what are the ingredients that kita perlukan untuk melakukan untuk makluman kita ada di sini. Ini 2 ekor ayam. Dan serai ini ada 4 batang macam ni. Kita ada bawang besar, bawang bakong, dan kita ada bawang merah dan sedikit halia. Jadi benda-benda ni dihiris halus-halus dan ditumbuk hingga halus lah. Mau blend boleh sih Cikgu? Blend paling bagus. Blend. Zaman sekarang kita ada blender. So boleh meluahkan jus-jusnya ya, rasanya sampai gini. Selepas di blender, kita masukkan ke dalam ayam tadi yang kita nak pansuhkan, kita gulaikan, gaulkan, gaul. Kata orang Sarawak, kita geramik. Tambah perasa dengan garam yang secukup rasa lah. Jangan lupa itulah. Ini pun kita tambah masuk ke dalam. Okey. Daun bandung bandung kita gaul lah. Kita gaul. Kita geramiknya. Digaul rata-rata. Kemudian proses sekarang kita masukkan dalam buluh. Okey, kita akan masukkan dalam buluh. Sebelum kita simpan dekat api, kita masuk satu persatu. Okey. Ini kena dicondongkan. Oh, macamnya kita memasukkannya one by one. Sikit-sikit kita masukkan manok dengan daun bandung tadi dalamnya. Boleh toppingnya tadi? Toppingnya sikit. Okey. Biasanya kita sudah prepare dan sekarang kita nak panggang. Kita nak bakarnya di atas api, direct api. Macam kita bakar lemang ke Cikgu? Ya, macam lemang sama. Kita masak pada api yang cukup sederhana, tidak terlalu panas, tidak terlalu besar. Jadi mengambil masa kira-kira setengah jam lah boleh dimakan. Dah menjadi kebiasaannya setiap etnik, hanya mesti tarian kebudayaannya pun. Sama je dengan kaum Bidayu, ada tarian kebudayaannya pun. Jadi macam Puan Zaitun, Has, macam ni tariannya, boleh tak ngajar kami macam ni menari tarian Bidayu Braang? Okey, macam yang kita nangga tadi nak, yang perempuannya ada sedikit lembut. Mula lelaki, kami akan biarkan salah seorang penari kami. Contohlah macam ni rupa penari lelaki menari. Laki macam tu aja. Keras. Kerasnya saya gayung-gayungnya. Macam ni. Cuba ni. Kedai ya. Betul. Cawalang. Ni saya dah kedai ya. Betul. Okey. Perempuan jatnya ada ombak. Lembut lah. Tarian sudah etnik Bidayu tandanya sangat sopan jika dibandingkan dengan etnik-etnik lain. Nya adanya pun nilainya pun kesopanan dan kesusilaannya pun menunjukkan berbangsa satu bangsa yang sopan. Especially satu beragama Islam ya. Yang satu keistimewaan etnik di Sarawak tu. Dan lepas tu bukan mana nangang saya bertanda cerita tarian Bidayu Braang tu. Okey. Tarian Ngajat Bidayuh adalah satu tarian untuk menerima tetamu. So, bila ada tetamu yang datang, tetamu yang dari luar datang, kami akan menyediakan persembahan ngajat lah. Okey,
Kali itu kita sampai ke segmen seterusnya, di mana segmen tu si agak kita orang terkejut sikit tiba-tiba di pola hari tu. Segmen suka neka. Normally di kampung tu bila hari raya nya ada aktiviti-aktivitinya pun. Salah satu aktiviti di pola tidak semasa hari raya Aidilfitri adalah suka neka. Dan kita ngesa nak join sebenarnya untuk main game suka neka. Ngesa pun mau menang je, okey? Jumpa lepas tu. Bye. It was unfair, but it was great. It was a great game. Okay, walaupun Ngesa kalah di tangan biak-biak. Tapi siapa lah? Kita boleh cuba lagi lain kali, oh. Cuba lagi lain kali, okay? Cepat. Dah, bye. Gialah hari yang Ngesa jalani sehari suntuk. Ngesa berada di kampung Darul Islam Belimbing, Padawan, Kuching tu. Menjalani 3 hari celebrate Aidilfitri di situ. Dan rasanya Ngesa perlu cakap banyak lagi lah. Apa kata kita jemput semuanya, sanak saudara pun datang sudah. Kita makan. Kira tu juga. Jom makan! Budaya di sini saya amat suka melihat di mana budaya, tidak ada pertembungan budaya di antara Muslim dan Kristen. Saudara Kristen kita hanya di seberang jalan. Mereka akan bersama kita akan bersama mereka. Kadang-kadang waktu hari duka cita pun kita menziarahi mereka juga. Itulah vice versa-nya lah. Tak ada perbezaan. Syukur kita lihat di sini memang mengamalkan sikap yang begitu sangat baik lah. Oh, memang happy. Dapat puasa, dah dapat berterawih sama keluarga, sama kawan. Apabila dah hari raya tu, anak dah balik. Makin tambah lagi suasana gembira kita. Open house selalunya kami buat di bahagian malam. Sebab malam mostly mereka selepas habis visiting dan sesetengah juga sudah melawat dia punya kubur dekat jauh-jauh, kampung jauh-jauh kan. Dia akan datang waktu malam and then datang makan sama-sama lah beramai-ramai. Ngesa dah try semua masakan yang special itu. Ada daripadanya Ngesa masak ni pun macam ayam masak merah dengan mana panso. It tastes good though. Dan best lah. Macam tu lah Sarawak Kian beraya. Sarawak style. Ya, saya sangat berbangga menjadi Bidayuh Muslim sebab pada masa yang sama saya dapat mempelajari 2 budaya pada waktu yang sama. Saya rasa sangat beruntung dilahirkan dalam keluarga yang berbeza budaya. Bestnya beraya di kampung Darul Islam Belimbing di Padawan tu. Satu pengalaman yang saya akan Ngesa lupakan. Thanks kepada keluarga Cikgu Saji kerana menyimak kedatangan Ngesa di situ. Hanya pun hospitality, layanan yang Ngesa. Thank you so much. Dan untuk penonton di luar nun, Ngesa nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami orang main lah berarti. Sesungguhnya pengalaman Ngesa beraya di kampung Darul Islam Belimbing tu memberi impak yang besar dengan Ngesa. Sebab apa? Ngesa nangga Sida Nembiak yang tinggal di kampung tu dan mula Ngesa rasa lebih bersyukur dengan apa yang Ngesa ada. Si semua nasib orang sama, tapi bagi Ngesa benda macam tu ada nilainya pun, di mana nilai macam tu mesti dijaga untuk generasi masa depan merasai je. Ngesa di umur 38 baru merasa benda-benda macam tu. Betapa indahnya Sarawak tu. Tradisi, adat, budaya kita, berbilang bangsa, berbilang kaum dan agama. Tapi hidup dalam satu keadaan yang harmoni. Yang mulai rasa tersentuh dan rasa macam sangat beruntung lah. Jadi, kekalkanlah benda-benda macam tu. Itu pun episod terakhir Ngesa. Seperti episod-episod lain juga, semua yang Ngesa tunjukkan pada orang penonton di rumah adalah satu benda yang macam hampir susah kita nak nangga apa. Jadi hargailah benda-benda macam tu. Jangan pupuskannya. Semoga dapat dirasai oleh generasi muda di masa depan kelak. Okey?